Game Week 20 menyaksikan 6 perlawanan pertama telah berlangsung semalam. Ada tim yang menang, ada tim yang hampir terciduk, ada tim yang terciduk dan macam-macam lagi guys. So dalam video kali ini aku akan review beberapa perlawanan yang telah berlangsung dalam Match Week yang ke-20 EPL. Let's the show begin. Hey guys, welcome back to The Gizri. Jom sembang bola. Game pertama yang aku akan review dalam video ni adalah perlawanan di antara Luton Town menentang Chelsea. Untuk game kali ni, perlawanan nampak agak seimbang, tapi bagi aku hanya kualiti individu sahaja yang menjadi perbezaan di antara kedua-dua tim. And honestly, pada pendapat aku, ini yang membuatkan Chelsea menang dalam game kali ni. Plus, nasib memang tak menyebelahi Luton Town. Seperti yang kita tahu, prestasi kedua-dua pasukan sebelum ni agak kurang sama tau, di mana pasukan Luton Town telah menang sebanyak 2 kali dan kalah 3 kali dalam 5 perlawanan, manakala Chelsea pula menang 3 kali dan kalah sebanyak 2 kali dalam 5 perlawanan. Chelsea terlebih dahulu berada di depan dengan jaringan 3-0 sebelum Luton Town menjaringkan 2 lagi gol untuk merapatkan jurang. Untuk gol pertama Chelsea, gol yang kita tahu berpunca dari kesilapan player Luton di mana dia telah membuat careless pass terus ke kaki Palmer, dan Palmer pula cukup tenang untuk menyempurnakan gol pertama Chelsea dengan rembatan kaki kirinya. Manakala untuk gol kedua Chelsea bagi aku terjadi disebabkan Madueke sememangnya mempunyai space dan masa yang terlalu selesa tau untuk dia skor gol. Tapi pergerakan sebelum gol ni terjadi memang nampak agak menarik. Simple one touch football dari player-player Chelsea untuk progres bola ke depan setelah Colwill memenangi bola di half Chelsea. Madueke yang tengah cuba diasak oleh 2 orang player Luton kemudiannya telah mengambil keputusan untuk menyepak bola tersebut dalam kawasan box dan dia pun skor guys. Bagi aku disebabkan 2 orang player Luton ni sangat-sangat lambat untuk melakukan closing down terhadap Madueke dan menyebabkan Madueke sangat selesa untuk melakukan tendangan. Selain tu, istilah yang akan aku gunakan dalam video kali ini adalah pocket of space, di mana ia melibatkan ruang-ruang kecil yang sangat memberi impak besar untuk skor gol seperti contoh gol ketiga Chelsea. Dalam gol ni disasi yang mana telah ternampak pocket of space yang ada tak fikir panjang terus melakukan hantaran kepada Jackson, dan larian Palmer di belakang defender was so on point, to be exact on the defender blind side right in behind, dan akhirnya dia dengan tenangnya menyempurnakan gol yang ketiga buat Chelsea. Untuk 2 gol pasukan Luton pula, kalau kita lihat dalam game ni, kedua-duanya berpunca dengan cross ke dalam box. First goal daripada Ross Barkley adalah melalui corner kick. Kita tahu di mana Alfie Doughty telah cuba aim ke near post, Madueke terlepas untuk clear bola tu dan Ross Barkley dengan mudahnya melakukan free header dekat situ. Manakala untuk gol kedua Luton pula, aku perasan yang mereka dah mula start bermain wide dan start untuk cross masuk ke tengah. Ada beberapa kali cubaan dengan taktikal yang sama tau macam ni, dan akhirnya telah berjaya membuahkan hasil untuk gol yang kedua. Kali ni melalui Adebayor setelah bola yang ditanduk oleh Doughty melantun ke arahnya. Boleh dikatakan dalam game kali ni Luton Town hampir-hampir melakukan comeback tau. Tapi bagi aku diorang dah terlambat dan akhirnya 3 mata yang penting buat Chelsea. Perlawanan di antara Manchester City menentang Sheffield United pula, aku sememangnya dah menjangkakan kemenangan buat Manchester City. Cuma aku expect gol akan lebih daripada 2 tau. Mungkin 4 ataupun 5 gol. Tapi again, this is EPL, you never expect anything here. Dalam game kali ni tak dinafikan seperti biasa, Manchester City mengawal permainan dengan 81% ball possession. Bukan 60-70% guys. Gila-gila mat, dia orang control possession. Manakala Sheffield pula dah dijangkakan memang akan cuba bermain low block dan mengharapkan counter attacking football. Kalau kita lihat dekat sini, Manchester City telah bermain almost hampir di semua kawasan half space Sheffield United, dan semestinya dalam technical City, setiap player dah biasa bermain di pelbagai posisi, tak kisahlah left, right, defense ataupun attacks, you just name it guys. Setiap kali memang akan bertukar-tukar dan setiap kali akan cuba mencari ruang untuk score. And again, Manchester City telah berjaya mencari pocket of space dalam game kali ini seperti contoh gol pertama dan gol yang kedua City. Timing, accuracy memang sangat-sangat padu guys, and this is why we need quality player berada dalam team.
Gol pertama City walaupun space boleh dikatakan agak tight, Akanji tetap boleh mencari ruang untuk menghantar kepada Foden yang mana kemudiannya hantaran tadi tu kira berjaya dihalang, tapi again Rodri dah away dengan membuat follow up untuk second ball, seterusnya melepaskan tendangan bagi gol yang pertama City. Untuk gol yang kedua pula, ini lagi lah guys, look at this space, how tight it was. Okay, dan bagi aku kemasukan Bob menggantikan Grealish sangat-sangat mengubah taktikal City, terutamanya di sebelah kiri. Bob lebih direct dengan membuat passing compare dengan Grealish yang mana bagi aku terlalu lama untuk menghantar bola dan lebih selesa untuk dribble ke tengah. Sometimes player macam Bob ni penting tau, sebab kena cepat cari space dan hasilnya dia berjaya melakukan hantaran yang mencari pocket of space untuk Foden, dan Foden dengan unselfishnya guys terus membuat square pass ke tengah untuk Alvarez menjaringkan gol. Aku pun sebenarnya puji taktikal Chris Wilder dalam match kali ni yang cukup berdisiplin untuk bertahan. Cuma it was not easy bila jumpa City yang mana bagi aku diorang bermain IQ football yang sentiasa mencari ruang-ruang yang ditinggalkan walau sekecil mana sekalipun guys. Bagi aku Pep Guardiola tetap masterclass, top performance. Kalau nak huraikan pasal taktikal dia dalam video kali ni, aku rasa boleh drag masa tu. So maybe next time. Perlawanan Nottingham Forest menentang Manchester United pula pukul 1.30 pagi mat. Last malas lah. Aku tak tahulah nak cakap apa. Bagi aku prestasi United season ni macam yo-yo tau. Ada time tu kita akan nampak padu dan ada time lain pula nampak clueless. Apa yang dah jadi sebenarnya? Kenapa susah sangat nak konsisten? Why? Last time bila jumpa Aston Villa bermain dengan highline dan juga United mempunyai Højlund di depan. Cuma untuk game kali ni Forest tak bermain tinggi seperti Aston Villa. Sangat-sangat compact dan ketiadaan Højlund memang boleh dirasai dalam game kali ni. Pada awalnya United bagi aku bermain dengan kesemua player berada di half space Forest dan cuba menggerakkan bola melalui Varane dan juga Evans. Dalot, Bissaka bermain lebih tinggi manakala Eriksen dan Menu cuba untuk pin player Forest di bahagian tengah. Masalahnya dengan tactical ni adalah United tak mempunyai centre back yang mampu mencari ruang seperti defender City. So that was why bagi aku kehilangan Lisandro Martinez sangat-sangat dirasai dalam season ni. Untuk gol pertama Forest, ini adalah kelemahan bila midfield United di mana tak mempunyai awareness yang tinggi untuk protect bahagian defense dan juga bahagian defense tak well organised. Banyak mistake kalau kita tengok dekat first goal ni. Look at this. What were you guys doing here? Almost semua nampak lost dalam game ni, especially Garnacho, Dalot, McTominay, Eriksen, Bruno dan juga Varane. Garnacho supposed to keep on eye dekat wide area which is Elanga when Dalot tengah marking Montiel. Tapi dia just focus on the ball, not on Elanga. Bila bola sampai ke Elanga, Dalot supposed to stick with Montiel dan jangan pergi ke arah Elanga. Tapi apa yang diorang buat? Masing-masing terlepas marking, and dengan midfield United yang berada jauh dari box, dalam kes ni McTominay dan juga Eriksen di sebelah kiri, Montiel mempunyai space dan masa yang sangat-sangat selesa. Look at this. Space yang sangat-sangat besar guys. Oh my god. Selain tu Evans pula cuba untuk membuat perangkap offside, tapi masalahnya Varane yang membuatkan Montiel onside. It seems like defenders United lost dan tak cukup communicate dalam situasi ni. Siapa yang jadi the last man? Adakah Varane ataupun Evans? Dan akhirnya Elanga nampak space kosong yang ditinggalkan dan Montiel memang dah ready tunggu dekat dalam space tu, terus melakukan hantaran mencari Dominguez yang tak track oleh Bruno dengan mudahnya melakukan shoot untuk gol pertama Forest. I don't believe this kind of defending. Gap antara defender dan midfielder sangat-sangat unbelievable. Closing down memanglah hauk guys. Anyway, bagi Forest pula, it was a good movement untuk manipulate kelemahan United dalam gol yang pertama ni. Untuk gol penyamaan United, iaitu jaringan Marcus Rashford pula berpunca daripada mistake turner yang terlalu santai distribute bola. Never ever buat hantaran berisiko ke tengah macam tu unless kalau betul-betul confident di antara si penghantar bola dan penerima bola. Kalau tak,
memang advantage untuk opponent. Dan United berjaya menghukum Forest dengan gol penyamaan ni, and it was a great finish from Marcus Rashford. Nampak selepas gol penyamaan ni, United berusaha untuk menang dengan melakukan serangan-serangan yang berbahaya. Cuma seperti biasa, aku rasa diorang agak leka sampai menjejaskan awareness terhadap possibility untuk Forest melakukan counter attack. And again, Forest mengambil peluang atas kelemahan ni dengan gol yang kedua, seterusnya gol kemenangan buat Nottingham Forest. Look at the space yang Forest ada. Again, poor awareness, dan kali ni again, poor marking system daripada player United. Look at McTominay. How on earth kau tak protect kawasan tengah luar box United? How? Aku tak salahkan Wan-Bissaka sebab Hudson-Odoi dah berlari sebelah kanan United dan dia perlu protect area tu. Tapi aku tak faham kenapa United sangat-sangat poor in terms of defending awareness dalam game kali ni. Dan bagi Forest pula, it was a great counter-attacking football, great decision making dalam final third, dan mereka memang sangat selesa untuk score sebab United totally out of their mind, guys. Okay? Bagi aku, United kena spend lagi dalam musim transfer Januari ni kalau betul-betul nak bersaing untuk pergi ke Eropah next season, especially dekat bahagian defense dan juga midfield. Banyak kerja yang perlu dibuat oleh Ineos and the team. So good luck with that. So guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Next video kita akan cuba review game-game lain untuk game week 20, dan korang pula macam mana? Apa pendapat korang? Komen kat bawah. Dan sekiranya kalau korang berminat dengan video-video yang macam ni, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Gizri untuk banyak lagi info-info berkaitan EPL, match reviews dan sembang pasal bola. My name is Gizri. Jumpa lagi.